ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح وافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin, para pencinta majlis ilmu pilihan Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat taufik dipertemukan kita pada pagi ini dalam majlis ilmu. Diharapkan hadirin hadirat sekalian sihat walafiat. InsyaAllah sama-sama kita perbetulkan qasad serta niat kita di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman yang sempurna serta merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Sambungan kitab Risalah Tauhid, insya-Allah buku surat 67. Risalah Tauhid 67. Risalah Tauhid 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. 67 ya. Nombor 3. Kata musannif rahimahullah ta'ala, adalah sifat 20 yang wajib bagi Tuhan itu terbahagi kepada 4 bahagian. Daripada sifat wujud hinggalah kepada sifat kalam, ataupun daripada sifat kaunuhu ta'ala mutakalliman. Jadi dalam sifat 20 itu terbahagi kepada 4 bahagian sifat. Yang pertamanya dipanggil sifat nafsiyah. Sudah dah. Sifat nafsiyah ni sifat wujud. Sifat wujud sebutin. Sifat wujud satu tu sifat nafsiyah. Jangan lupa apa makna sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ataupun dipanggil sifat yang subutiyah, sifat yang bangsa sungguh. Yang mana sifat nafsiyah ini sifat wujud ataupun sifat ada itu adalah sifat yang dibangsakan, sifat yang disandarkan kepada zat. Sifat yang disandarkan kepada zat, sifat yang menunjukkan zat. Sifat yang nak menunjukkan zat. Apabila kita sebut ada sesuatu, apabila kita sebut ada sesuatu, maka serta merta kefahaman kita di dalam zihn, di dalam hati, di dalam diri kita ni serta merta menuju
Bila kita sebut ada Allah Ta'ala, maka serta-merta kita memahami apakah sifat-sifat yang layak dengan zat Allah. Sebab tu dipanggil sifat nafsiyah. Ada Allah serta-merta hadir di dalam hati kita pengetahuan yang bersangkut paut dengan zat Allah. Contohnya bagi orang yang dah belajar, yang dah mengetahui, yang dah mengenali sifat-sifat yang layak dengan zat Allah, bila dia dengar ada Allah, serta-merta dia faham, serta-merta faham di dalam dirinya zat Allah Ta'ala itu, contohnya zat yang bukan jirim, bukan jisim, zat yang adanya sedia kala, zat yang adanya kekal tidak binasa, zat yang berdiri dengan sendiri, yakni suatu zat yang tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berhajat menumpang sesuatu, zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari sebarang jenis sifat kekurangan dan sebagainya, zat yang bersifat dengan harus memperbuat mungkin. Maknanya ada ni, ada tu ada tu sifat, orang panggil sifat nafsiyah. Kerana apa? Kerana apabila kita sebut ada sesuatu, serta-merta menunjukkan kepada zat, serta-merta menunjukkan kepada diri benda. Zat tu makna diri perkara tu. Contoh kita kata ada limau, ada buah limau, ada buah limau, serta-merta tergambar dalam fikiran dan hati kita. Diri buah limau tu macam mana, rupa, bentuk, warna dan sebagainya. Bakteri panggil ada tu sifat nafsiyah, sifat yang nak menunjukkan zat, sifat yang nak menerangkan zat, sifat yang nak menceritakan tentang zat, sifat yang dibangsakan, yang disandarkan kepada zat. Yang kedua dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ada berapa? Ada 5. Ada 5 sifat salbiyah. Kenapa dipanggil sifat salbiyah? Kerana kelima-lima sifat salbiyah ini daripada qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, dan wahdaniyah. Kelima-lima sifat itu nak menunjukkan, menafikan perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Contohnya qidam. Qidam terjemah Melayunya sedia kala. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah bersifat sedia kala ialah tidak baharu ataupun tidak ada permulaan. Jadi nafikan permulaan. Kerana permulaan itu, kerana ada permulaan bagi Allah Ta'ala itu hukumnya mustahil. Maka dinafikan, tidak ada permulaan ataupun tidak baharu. Mesti kena ada perkataan tidak tu. Mesti kena ada perkataan tidak tu. Tidak itulah yang menunjukkan salbinya. Salbi ni makna menidakkan ataupun tidak. Sedia kala maksudnya tidak baharu. Tidak baharu tu maksud Allah sedia kala. Bukan sedia kala dengan makna lama ada. Jangan salah faham. Sedia kala bukan makna lama ada. Sedia kala bukan makna lama ada, bukan. Sedia kala maknanya, maksud sedia kala Allah tidak baharu, bukan Allah dah lama ada, bukan. Dah lama ada tu sifat makhluk. Jangan kata Allah dah lama ada, salah. Dah lama ada tu sesuatu yang bersangkut paut dengan masa yang panjang.
Kita kata alam ni dah lama ada. Sejak azali lagi alam ni belum ada. Kemudian bila Allah ciptakan alam, hinggalah ke saat ini lama dah ada alam. Sangkut paut dengan masa. Itu sedia kala juga orang panggil, tapi bukan sedia kala yang boleh kita sifatkan pada Allah. Itu si sedia kala makhluk. Orang panggil sedia zamani. Namanya sedia zamani. Sedia zamani. Adanya sesuatu dengan bersangkut paut waktu yang panjang. Itu sedia kala juga. Contohnya kita kata masjid Kampung Gelam ni sedia ada dah sini. Apa maksudnya? Masjid Kampung Gelam ni sedia ada dah sini. Pindah-pindah duduk Melaka contohnya, pindah-pindah duduk Tangga Batu di sini. Kampung Gelam Kampung Tangga Batu Sulung. Depan ni dah lepas. Sana ni sebelah. Okey, pindah-pindah Kampung Gelam, tengok masjid ni sedia ada dah. Sedia ada dah masjid ni. Apa maksud? Maksudnya masjid ni dah lama, boleh jadi 80 tahun contohnya, ataupun 100 tahun contohnya. Tu dah lama ada makhluk. Allah jangan kita kata dah lama. Allah dah lama ada dah. Jangan salah tu. Dah lama ada tu sifat sifat makhluk. Sedia kala ni dengan makna apa? Tidak ada permulaan. Baru betul kefahaman kita. Ni yang disuruh mengaji ni. Tak mengaji salah faham. Salah faham tentang Tuhan ni boleh mengkafirkan. Jangan main-main. Macam mana kita nak faham Tuhan kalau kita tak nak mengaji? Contohnya macam tadi, berapa ramai antara kita yang faham Allah tu sedia kala dengan makna Allah dah lama ada? Berapa ramai yang faham macam tu? Sebelum mengaji dulu faham macam mana sedia kala? Itulah dia, dah lama ada dah, apa lagi? Allah dah lama ada dah. Allah tu dah lama dah ada. Allah tu dah lama ada. Orang kata mai mengaji, mari betulkan tu, salah tu. Betul dah kata dia. Sombong, tak nak belajar. Nampak tak? Ni kita ni kalau tak mengaji, tak sedar duduk dalam kesilapan. Ini kesilapan akidah ni. Jangan buat pasal tuan, boleh menyebabkan kita berkekalan dalam neraka Allah selama-lama. Jangan buat main-main. Akidah sesat, akidah salah, namanya tidak beriman. Tak beriman ni tempatnya neraka selama-lama. Tak keluar dah sampai bila-bila dah. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan. Jadi sebab tu kita kena buang sombong itu. Ataupun ujub gitu tu, perasan pandai, perasan tahu, perasan faham, padahalnya tak faham, padahalnya tak reti, padahalnya tak tahu, cuma nafsu itu yang sombong dah. Kena buang sifat tu. Mari belajar, mari mengaji, betulkan kefahaman kita sebelum mati. Itu contoh. Sedia kala Allah dengan makna Allah tidak ada permulaan ataupun tidak bersifat baharu. Baru betul. Kemudian apa? Baqa, kekal Allah Ta'ala. Allah bersifat kekal. Apa makna kekal? Lama lagi dah ada Tuhan tu. Tak tahu berapa ratus ribu bilion tahun lagi Tuhan tu ada. Faham situ pula. Pun salah juga. Kekal Allah dengan makna apa? Tidak binasa, tidak menerima binasa selama-lamanya, tidak menerima kesudahan selama-lamanya. Itulah maksud Allah kekal. Bukan kekal makna lama lagi. Bukan kekal makna lama lagi Allah tu ada. Tadi sedia kala dah lama ada.
Allah dah lama ada dan Allah tu lama lagi ada. Habis jahanam. Tu bahaya. Sifat sombong ni bahaya. Ujub ni bahaya. Perasan tapi salah. Kemudian apa lagi? Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala sesuatu yang bersifat baharu. Apa maksud bersalahan? Tidak serupa. Mesti kena ada perkataan tidak tu mesti. Perkataan tidak tu mesti. Tidak serupa dengan makhluk. Tidak menyamai sesuatu yang baharu. Zatnya Allah tidak menyamai dengan sesuatu zat yang baharu. Sifatnya Allah tidak menyamai dengan sifat yang baharu. Perbuatan Allah tidak menyamai perbuatan yang baharu. Jadi jangan diserupakan zat Allah dengan zat makhluk. Contohnya dikatakan zat Allah bertempat. Zat makhluk bertempat, zat Allah tidak bertempat. Zat Allah tidak bertempat, zat makhluk bertempat. Orang yang kata Tuhan bertempat adalah orang yang menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Jangan menyamakan. Syirik, mensyirikkan namanya, menyamakan, mensyirikkan. Kemudian perbuatan Allah, sifat Allah jangan disamakan dengan sifat makhluk. Sifat makhluk jangan disamakan dengan sifat Allah. Cuma sama pada sebutan, sama pada nama. Kita kata Allah ada ilmu, kita pun ada ilmu. Allah bersifat dengan ilmu, kita pun bersifat dengan ilmu. Namun hakikat ilmu Allah tidak menyamai dengan ilmu kita makhluk. Ilmu kita makhluk baharu. Ilmu makhluk ni dijadikan oleh Allah. Ni ilmu kita ni, pengetahuan kita tentang sesuatu diberi oleh Allah. Bukan kita boleh tahu dengan sendiri. Faham tak? Bukan kita boleh mengetahui sesuatu perkara dengan sendiri tanpa Tuhan kehendak menjadikan. Bukan. Batu orang yang tahu hakikat benda tu, dia tidak akan ada sombong dalam hatinya. Sebab dia tahu kepandaian dia itu semata-mata diberi oleh Allah dan boleh diambil oleh Allah kembali bila-bila masa. Sebab dia tahu ilmunya baharu. Ilmu Allah qadim, sedia kala. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara. Ta'alluq suluhi tanjizi qadim. Sedia kala lagi Allah telah mengetahui segala-gala perkara. Mengetahui tentang perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Semuanya dalam ilmu Allah. Hari ini berapa keping roti canai masuk dalam perut kita pagi ini dalam ilmu Allah dah. Berapa butir nasi lemak berapa butir nasi lemak masuk dalam perut kita pagi ni telah diketahui oleh Allah. Hebat tak? Hebat tak? Maha hebat ilmu Allah. Batulah suruh kenal Tuhan, barulah tahu hebat tak hebat Tuhan. Kalau sekadar kita hanya tahu Allah tu mengetahui, Allah tu mengetahui, boleh jadi kita faham mengetahui macam kita. Faham tak? Bila dihuraikan, bila diterangkan, bila ditafsilkan ilmu Allah tu bagaimana, apa beza dengan ilmu kita, barulah timbul dalam hati kita rasa kagum. Subhanallah. Ada berapa butiran pasir di atas bumi kampung Gelam dalam ilmu Allah, satu persatu dalam ilmu Allah.
Ada berapa helai kapet masjid ni benang dia? Cuba tanya tukang kilang. Kilang yang buat kapet ni, dia pun tak tahu apa. Dia pun tak tahu berapa helai benang. Tapi tiap-tiap helai itu di dalam ilmu Allah. Hebat tak? Sebab tu jangan melawan. Jangan berasa lebih tahu daripada Allah. Jangan kita merasa kita lebih tahu daripada Allah. Kita lebih faham daripada Allah. Kita lagi bijak daripada Allah. Pandangan kita lagi relevan daripada Allah. Jangan. Itu semua orang yang tak kenal Tuhan. Dia tak kenal Tuhan, dia mengatakan dia lebih faham daripada Allah lagi. Dia lebih tahu daripada Allah lagi macam mana cara hidup yang selamat atas dunia. Dia lagi tahu daripada Tuhan. Pelik tak? Pelik lah. Ilmu kita pun dia yang bagi. Mujuk tak gila kita? Betul tak? Mujuk Allah tak lahirkan kita sebagai orang gila. Mujuk Allah bagi akal. Mujuk Allah pinjamkan kefahaman, pengetahuan. Tapi malangnya, bila Allah bagi akal, bila Allah tolong kita belajar tinggi-tinggi, betul tak Allah yang tolong kita belajar tinggi-tinggi tu? Daripada sekolah rendah, daripada tak sekolah ke sekolah, sampailah ke universiti. Siapa tolong tu? Siapa bagi nikmat tu? Siapa bagi rezeki tu? Kehendak siapa tu? Allah. Bila dah pandai, dikatanya Tuhan tak faham. La ilaha illallah. Bila dia dah pandai, Allah bagi dia pandai, dia katanya Tuhan tak kena. Dia katanya Tuhan tak betul. Dia katanya Tuhan tak relevan. Nampak tak tu? Dia kata ni, pada pandangan saya, apa yang Tuhan sebut dalam Quran ni tak berapa relevan kepala otak dia. Tu biadab dengan Allah. Faham? Tuhan dia katanya tak relevan. Kalam Tuhan dia katanya tak relevan. Bila Allah bagi dia ilmu, bagi hidup, bagi akal, dia merasa dia lebih betul daripada tu. Auzubillah. Itu contoh orang-orang yang gagal dengan nikmat ilmu yang Allah bagi. Gagal dengan ujian ilmu Allah bagi. Allah bagi ilmu, gagal dia. Dia gunakan ilmu tu balik melawan Allah Ta'ala. Dia kata dia lebih tahu daripada Tuhan, padahal ilmu dia Tuhan yang bagi. Astagfirullahaladzim. Bahaya tu. Orang kalau dia tahu, dia sedar diri, dia kenal Tuhan, dia tak cakap macam tu. Bila tak kenal Tuhan, dia akan kata begitu. Bahaya. Okey, lagi. Ni pagi ni sifat ma'ani pula. Apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani yang ketiga, maka dinamakan juga sifat wujudiyah. Sifat ma'ani itulah ada 7. Belajar perlahan tak apa. Tauhid ni jangan tak belajar sudah. Seakan belajar. Belajar daripada awal. Ulang. Yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni apa pula? Maka dinamakan juga sifat wujudiyah, yakni yang terbangsa kepada ada. Mudah kita nak faham.
Sifat ma'ani ni, bila sebut sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7 sifat tu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni adalah sifat yang diri sifat ma'ani itu ada sungguh-sungguh di zat Allah. Diri sifat ma'ani itu ada. Diri sifat ma'ani itu ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Kudrat Allah Ta'ala tu contohnya sifat kudrat, sifat perkuasa Allah Ta'ala tu. Ada betul-betul diri sifat kudrat tu ada. Diri sifat kudrat tu ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Fardu takdir kalau Allah nak mentajallikan, kalau Allah nak mentajallikan sifat kudrat tu, nak menunjukkan sifat kudratnya, harus dilihat akan sifat kudrat Allah Ta'ala yang tidak menyamai dengan segala sesuatu itu. Harus dilihat. Kenapa harus dilihat? Kerana dirinya ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Itu panggil sifat ma'ani. Sifat yang ada betul-betul, sifat yang ada sungguh-sungguh. Itu sifat ma'ani Allah. Contohnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu. Diri sifat kudrat tu ada betul-betul. Kalau sifat ma'ani kita makhluk, macam warna putih ni, warna putih pada kertas tisu ni, kertas ni, diri kertas ni namanya zat. Diri kertas ni, diri kertas ni namanya zat. Diri benda, zat tu diri benda. Ni tubuh kita ni zat dah ni. Ni nama tubuh kita ni zat kita. Ni zat kertas. Putih ni bukan zat. Yang tuan-tuan nampak warna putih tu, itu bukan zat. Itu namanya sifat putih. Orang panggil warna putih, sifat putih yang duduk menumpang pada diri kertas tisu ni. Jadi warna putih ni namanya sifat ma'ani. Warna putih ni sifat ma'ani, sifat yang ada sungguh-sungguh, ada betul-betul. Warna putih ni ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Sebab itu panca indera penglihatan kita dapat mengesan kewujudan putih ni. Nampak warna putih? Nampak tak? Kecuali tidur tak nampak. Kalau tidur tak nampak lah. Kalau tak tidur insya-Allah nampak warna putih. Jadi warna putih ni namanya sifat ma'ani. Ni sifat ma'ani makhluk. Cuma buat contoh nak dekatkan faham, bukan nak samakan Tuhan. Nak dekatkan faham, nak bagi tahu sifat ma'ani itu apa? Sifat ma'ani ni sifat yang ada sungguh-sungguh. Contohnya kalau pada makhluk, warna putih ni, warna putih, warna hitam, warna biru, warna kuning, ikutlah. Itu sifat ma'ani namanya. Sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani makhluk dipanggil juga, sifat ma'ani makhluk ni dipanggil juga arad nama. Apa? Arad. Sifat ma'ani makhluk dipanggil juga dengan kata arad. Arad.
Apa? Arad. Arad tu sifat ma'ani makhluk. Arad sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani makhluk dipanggil arad. Sifat ma'ani makhluk dipanggil arad. Arad tu sifat ma'ani makhluk. Warna putih ni sifat ma'ani, warna putih ni dipanggil arad. Sifat ma'ani yang duduk pada diri makhluk. Sifat kudrat Allah Ta'ala jangan dipanggil arad. Sifat kudrat, iradat, ilmu, ya sama, basar, kalam jangan dipanggil arad pula. Arad ni sifat ma'ani makhluk. Ingat tu. Arad sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani Allah jangan dipanggil arad. Sebab arad-arad ni sifat yang menumpang kepada sesuatu yang bertempat. Arad ni dia duduk pada sesuatu zat yang bertempat. Maka sifat Allah Ta'ala jangan dipanggil arad, kerana zat Allah tu maha suci dari bertempat, tidak menyamai makhluk. Habis. Kemudian itu sifat ma'ani, maka dinamakan juga sifat wujudiyah. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Bahagian yang keempat daripada 4 bahagian daripada sifat 20, bahagian yang keempat dipanggil ma'nawiyah. Maka dinamakan juga sifat ma'nawiyah ni. Mana ma'nawiyah? Kaunu. Ingat tak? Ingat lagi tak? Kaunu tu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu. Tu ada kaunu. Ada 7 kaunu. Kaunu itulah yang dimaksudkan dengan sifat ma'nawiyah. Kaunu tu. Kaunu tu. Terjemah Melayunya keadaan ataupun adalah. Jadi adalah atau keadaan. Keadaan kaunu tu. Kaunuhu ta'ala qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran. Maknawiyahnya kaunu. Kaunu tu kaf waw nun. Kaunu. Itulah sifat maknawiyah. Kaunu tu. Maka dinamakan juga sifat haliyah, yakni sifat yang terbangsa kepada keadaan. Sama seperti yang pertama, iaitu sama seperti sifat nafsi. Itu masuk yang pertama. Habis. Ada E. Kitab Jawi tak ada ni. Tak Jawi ada E. Ada yang pakai Jawi ke? Ada E. Tak ada kan? Mana ada E. Ni dia nak hurai lagi sekali ni. Kita dah tersilap, dah hurai dah dulu. Kita dah hurai dulu, dah panjang-panjang dah. Ni baru dia nak hurai. Tak apalah, 2 kali 3 kali hurai lagi bagus. Tak? Baik, yang pertama sifat nafsiyah. Hurai lagi sekali, tak apa. Adalah makna sifat nafsiyah itu. Itu tadi kita hurai, yang ni dalam kitab tu sebut pula. Adalah sifat nafsiyah itu. Mana sifat nafsiyah? Wujud. Ingat tu. Wujud. Satu je sifat nafsiyah, satu je. Yang pertama tu. Sifat wujud. Adalah makna sifat nafsiyah itu.
yakni sifat wujud ialah sifat yang dibangsakan kepada zat. Dah hurai dah tadi, dibangsakan kepada zat, mudah kita nak reti, nak faham. Sifat yang nak menerangkan zat, sifat yang nak menunjukkan zat, sifat yang nak menceritakan tentang zat. Bila sebut ada limau, kita faham diri limau tu bagaimana, serta merta. Bila sebut ada limau, serta merta dalam fikiran kita, oh bentuknya bulat, warnanya oranye, rasanya masam dan sebagainya. Itu kalau kenal. Kalau kenal lah limau. Jangan bertukar pula. Ada limau, dia kata yang mengaum itu harimau, itu bukan limau. Itu tak kenal namanya. Faham tak? Sebab tu mengenal tu penting. Ada limau, orang yang tahu nama saja, tak tahu sifat limau bagaimana. Barangkali bila kita kata ada limau, yang segera dia faham harimau. Dia tak tahu, dia tak ada ilmu tentang limau. Dia tak ada ilmu tentang limau. Orang kata limau ni sedap. Dia kata sedap apa ke? Aku kalau jumpa limau aku lari. Pasal pula lari? Rupa yang dia faham harimau. Dia salah faham. Macam itulah kalau kita tak kenal Tuhan. Macam itulah kalau kita tak kenal Tuhan. Bila sebut ada Allah, yang kita belajar, yang kita tahu, bila sebut ada Allah, serta merta ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan zat Allah Ta'ala itu akan hadir di dalam diri kita. Ada Allah, faham dah, serta merta faham dah. Zat yang tidak menyamai dengan sesuatu, zat yang ada sedia kala, zat yang bukan berjirim, bukan berjisim, bukan bertempat, bukan berwaktu. Faham tak? Bagi orang yang salah faham, bagi orang yang tak kenal Tuhan, yang salah faham tentang Tuhan, bila sebut ada Allah, serta merta atas langit, kata dia. Faham tak? Faham tak? Ada Allah, serta merta dia faham atas langit tu. Habis ya? Dah ikut Tuhan atas langit, habis? Rosaklah akidah, faham? Sebab itulah suruh kenal Tuhan tu. Jangan tahu nama je, kena tahu sifat yang selayaknya dengan Allah tu apa. Sebab kita ni selalu duduk sebut ada Allah, ada Allah, Allah ada, Allah ada. Takut yang kita sebut, bila sebut ada Allah, faham kita salah. Bila salah faham, rosak akidah. Kalau pasal limau bertukar dengan rimau tadi, tak apa, tak rosak akidah, tak jadi kafir. Kalau orang kata limau, kita faham rimau, tak jadi kafir. Faham tak? Tapi bila kita sebut Allah yang kita faham makhluk, habis. Tak mengaji tak nak, sombong, alim. Ajak ngaji tak mau, ajak ngaji tauhid tak nak. Ajak ngaji tauhid tak mau, sombong. Tapi fahamnya salah. Itu nama bodoh. Bodoh. Dah bodoh, sombong pula kita ni. Dah tak reti, dah tak tahu, dah tak faham, dah salah, orang nak betulkan tak mau. Itu nama bodoh sombong. Waktu mengajilah kita. Jangan ingat kita bila syahadah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maknanya kita dah kenal Tuhan. Belum. Ulama kata mengenal Tuhan itu bermaksud
kita tahu dah, faham dah apa sifat-sifat yang ketentuan dengan dia. Bila sebut Allah, apa sifat dia? Yang wajibnya apa? Yang mustahil bagi Tuhan apa? Yang harus bagi Tuhan apa? Tu maksud mengenal Allah yang ulama sebut dalam kitab-kitab Usuluddin. Bukan saya sebut, ulama duk sebut dalam kitab Usuluddin, mengenal Allah dengan makna mengetahui apakah sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus dengan Allah. Bukan mengenal Allah dengan makna tahu namanya Allah. Bukan tu sahaja. Mengaji jangan tak mengaji, jangan sombong. Orang sombong selalu rugi. Orang yang sombong selalu rugi. Macam orang sombong selalu. Adalah makna sifat nafsiyah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada zat, iaitu sifat wujud Allah Ta'ala. Sifat wujud tu, wujud Melayunya ada. Tiada menunjuk kepada makna yang lain yang lebih daripada berdirinya sifat tu pada zat. Dia tak menunjuk ke lain dah. Bila sebut ada, nak nunjuk zat tu lah. Bila sebut ada Allah, nak nunjuk kepada zat Allah lah. Nak terangkan zat Tuhan lah. Nak bagi tahu tentang zat Allah lah. Dia tak pergi ke lain lah. Ada Allah, nak cerita tentang zat Allah lah. Ada limau, nak cerita tentang diri limau lah, bukan diri harimau. Faham? Bila sebut ada Allah, yang kena mengena dengan Allah lah. Yang kata langit apa kena mengena pula? Yang dikaitkan dengan atas langit apa kena mengena dengan Tuhan? Faham tak ni? Sebab tu kata ada ni sifat nafsiyah, nak menunjukkan zat, nak menerangkan zat, nak bagi tahu sesuatu yang selayaknya dengan zat tu. Ada limau, nak cerita tentang diri limau. Apa yang bersangkut paut dengan diri limau? Warnanya kuning, bentuknya bulat, rasanya masam-masam manis, contohnya. Bagi orang yang dah pernah makan, bukan sahaja kata dia ada ilmu pengetahuan tentang limau, dia dah makan, dia dah tengok, dia dah pegang, dia dah sentuh, dia dah makan, dia dah faham rasa dia sekali. Dia memang kenal sangat limau ni. Bila sebut limau, terbit air liur ni, keluar air liur. Kalau orang tak kenal, boleh tak keluar air liur? Kalau kita tak kenal benda tu, boleh ke keluar air liur kalau sebut? Faham pun? Tu lah maknanya kenal lah tu. Asam tu asam, jeruk. Nampak? Terbit air liur, nampak tak? Sebut dia terbit air liur. Kenapa sampai macam tu? Kenal. Sebab kenal, bukan tahu nama saja, bukan tahu rupa bentuk dia sahaja, bahkan dia punya rasa pun kita dah tahu, dah faham. Sebab tu bagi hantu jeruk bagi hantu jeruk, bila sebut tadi aku pergi beli asam kedondong, lau keluar air liur bawahnya, serta-merta keluar. Kalau dia tak kenal, takkan sampai macam tu. Sebab kenal lah tu, sebab faham.
Tu kita buat contoh makhluk tadi. Kita kenal dah zat buah kedondong, buah mangga, jeruk apa lagi? Sedap pula kalau sebut jeruk apa lagi. Kita suka jeruk. Ada sini orang jual jeruk tak ada. Asam gelubi. Jangan buat main-main asam gelubi. Keluar idea gitu. Jangan buat main. Sebut asam gelubi. Keluar idea. Sebab apa tu? Kenal dah. Faham dah tu. Bentuknya gini, warnanya begitu, rasa dia. Masya Allah. Tapi kalau saya tak kenal, saya tahu nama je, orang kata asam gelubi, jeruk, asam gelubi. Saya dengar je, saya tak kenal pun, tak tahu pun, tak ada info langsung tentang asam gelubi ni. Macam mana rupanya, macam mana bentuknya, macam mana rasanya. Kau ceritalah asam gelubi macam mana. Ada, tak peduli. Lepas tu ajak mesin kau. Ni asam gelubi yang orang sebut-sebut tu, ni dia. Bentuknya begini, dalam ni ada biji keras ni. Tapi ni dah buat jeruk, cuba rasa. Dia pun rasa sedap. Baru tahu rasa dia macam ni. Lain kali cakap dengan dia, kau nak pergi tempat semalam tak? Jom kita pergi makan asam gelubi. Zup, keluar idea dia dah. Belum makan lagi. Sebab dia dah ada Itulah yang berlaku pada orang-orang yang kenal Tuhan. Orang-orang yang kenal Tuhan, bila sebut Allah aja berderau darah dia. Bila sebut Allah aja berderau darahnya, gerun hatinya, malu dia. Sebab apa? Sebab kenal. Kita sebut Allah, kita tak ada apa. Sebut Allah tak ada apa. Ada Allah, tak ada apa. Nanti Allah azab, tak ada apa pun. Tak sama macam nu para nabi, para rasul, aulia, wali-waliullah yang kenal Tuhan. Dengar Allah, derau darah, kecut hati. Jadi sedalam mana pengenalan seseorang itu kepada Allah, itu yang akan mempengaruhi rasa malu dan takutnya kepada Allah. Macam asam tadilah. Kalau tak kenal, sebutlah. Tapi kalau kenal, sebut je, keluar idea terus. Perbandingan, nak dekatkan faham. Jadi bila sebut ada Allah, yang kena mengena dengan Allah lah, yang kena mengena dengan diri Allah lah. Yang disebut atas langit, bawah langit, turun naik langit tu dah kenapa? Benda tak ada kena mengena dengan Tuhan. Faham tak? Sebut limau, yang diceritakan berduri, bersabut, nak buat apa kejadahannya, tak ada kena mengena dengan limau. Faham ke? Faham? Yang disebut bila Allah atas langit, berdoa minta Tuhan atas langit, apa kena mengena? Bila sebut Allah bertangan, bila sebut Allah ada muka, bila sebut Allah beranggota, apa kena mengena dengan diri Allah? Tu. Janganlah diletakkan benda-benda yang tak ada kena mengena dengan diri Tuhan. Janganlah disifatkan Allah dengan diri, dengan benda-benda yang tak sangkut paut dengan zat dia. Itulah orang suruh mengaji. Marilah mengaji, belajar sifat Allah tu apa. Yang kata Allah tu apa sifat dia? Bertangan ke tak bertangan? Berbentuk ke tak berbentuk? Berwarna ke tak berwarna? Bertempat ke tak bertempat? Bergerak diam ke tidak? Tak nak mengaji, itu masalah dia. Bila ada pahaman pelik, telan terus. Orang kata Tuhan atas langit, percaya Tuhan atas langit. Orang kata Tuhan ada tangan, percaya Tuhan ada tangan.
Benda tu bahaya, merosakkan akidah. Jadi golongan orang yang berpahaman mujassimah, orang yang menjisimkan Tuhan. Tak nak ngaji, itu masalah kita ni, sombong. Tak pernah mengaji tauhid tapi ngaku faham. Macam mana? Tak pernah mengaji tauhid usuluddin, tak pernah mengaji tauhid usuluddin tapi ngaku faham, ngaku pandai, ngaku kenal. Kita yang mengaji ini pun tak faham lagi, yang mengaji ini pun tak gerti lagi. Pada adat mustahil lah. Hukum adat mengatakan mustahil dengan tak belajar faham. Hukum adat kata dengan tak belajar mustahil faham. Habislah, bukan nasihat tapi ikut mu lah. Ikut mu lah. Mu nak percaya Tuhanmu atas langit, Tuhanmu ada tangan, Tuhanmu bergerak diam, ikut mu lah. Ajak mengaji tak mau. Besok jangan salahkan ulama. Besok bila mati dalam keadaan akidahnya rosak, mati dalam keadaan tak beriman, mati dalam keadaan syirik dengan Allah, jangan menyalahkan sesiapa. Tanggung sendiri. Dah kita buat bodoh sombong, ulama nak tunjuk ajar kita tak mau. Ikutlah. Jangan nyalahkan orang besok, tak bagi tahu, tak ajak, tak panggil, tak marah, tak nasihat. Besok hari kiamat kita nyalahkan orang je. Tuan-tuan, hari kiamat besok kita akan menyalahkan orang supaya kita terselamat daripada dibakar oleh Allah. Yang bini akan menyalahkan laki, yang laki akan menyalahkan bini. Siapa nak kena bakar, tuan-tuan? Siapa nak kena bakar? Cuba bagi tahu. Sebab tu kat dunia ni I love you, you love me, minta ampun lah besok hari kiamat. I love you, you love me. Tunggu kiamat besok, I salahkan you, you salahkan I. You punya pasal I tak solat, you punya pasal I tak kenal Tuhan, you punya pasal solat I Allah tak terima. You punya pasal. Bukan you yang tak nak mengaji dulu. Dia dah bertengkar, dah bercekau dah. Api neraka dah tunggu. Siapa nak kena bakar? Masing-masing nak selamatkan diri. Sebab tu besok kita ni di padang mahsyar macam tak kenal dia. Engkau, aku. Aku akan pastikan aku tak masuk dalam neraka. Yang bini pun kata macam tu. Aku akan pastikan yang aku takkan masuk neraka. Aku akan cari kesalahan kau. Kau punya pasal aku tak semayang, kau punya pasal aku tak kenal Tuhan, kau punya pasal aku tak tutup aurat, kau punya pasal. Kau siapa kau tu tadi? Laki dia yang love you dulu. Iya. Jaga baik. Sebab tu kena cinta kepada Allah lebih daripada yang lain. Bila cinta sayang kepada Allah, dengan sendiri kita akan jaga yang lain-lain, sebab Allah suruh sayang yang lain-lain. Tapi kalau kita sayang yang lain lebih daripada Allah, kita akan turutkan kehendak orang yang kita sayang dan sanggup meninggalkan perintah Allah. Faham ke tidak? Bila kita sayangkan laki kita lebih daripada sayang kepada Allah, bila laki kita kata kau tak payah semayang, baiklah kita akan ikut. Sayang laki kata kau tak payah semayang, kau tak payah mengaji, baiklah demi cintaku padamu. Nampak tak? Bila dia sayang laki dia lebih daripada Tuhan, dia akan turut perintah laki dan membelakangkan perintah Allah. Laki pun macam tu. Kalau disayangkan bini dia lebih daripada sayangkan Tuhan, dia akan turuti kehendak bini dia
biarlah melanggar perintah Allah. Awak kerja je lah pagi petang siang malam cari duit banyak-banyak, kita ni rumah dah lah tak selesa sangat, carilah duit berapa banyak. Masjid-masjid tu nanti dulu, ngaji-ngaji tu nanti awak kan muda lagi. Semalam baru balik hospital, doktor kata awak sihat semua, tak ada penyakit. Kerja dulu. Baiklah kata laki tadi. Demi cintaku padamu, aku akan cek getah pagi petang siang malam. Biarlah aku tak kenal Tuhan pun tak apalah. Kau punya pasal, wahai buah hatiku, pengarang jantung limpaku. Siap kau nanti dalam padang mahsyar besok. Kau punya pasal lah. Aku ni diazab, nak diazab oleh Allah. Aku tak mau. Tunggu berlaku tuan-tuan besok. Iya, duk sebut dalam kitab no. Tambihul Ghafilin duk cerita apa? Orang perempuan besok bini kita tu, dia kata apa dengan Allah? Ya Allah, lelaki ni lah. Dia tak kata suami ai ni lah ya Allah. Dia tak kata macam tu. Dia kata ya Allah, suami ai ni lah yang jadi sebab ai tak semayang, ai tak kenal Tuhan, ai tak peduli halal haram. Suami ai ni lah, sayang ai ni lah, habi ai ni lah. Apa lagi kejadah macam-macam abang ai ni lah ya Allah. Dia kata laki-laki ni lah ya Allah yang menyebabkan amalan aku kau tak terima. Sekarang aku nak hak aku ya Allah. Aku tak nak masuk neraka sebab dia, aku tak nak. Sebab tu kita lelaki ni jaga baik-baik. Sayang-sayang bini biar bertempat. Sayang bini biar bertempat. Besok dia hujah kita, padan muka kita. Berapa ramai laki-laki besok yang dihumban dalam neraka sebab anak bini. Dia banyak amal, dia selalu pergi masjid. Laki dia ni, laki selalu pergi masjid, sembahyang jemaah, kuliah. Tapi akhir hari kiamat besok kena humban dalam neraka. Sebab apa? Dia pentingkan diri sendiri, tak pedulikan agama anak bini dia. Jaga baik-baik. Jangan ingat kita orang lelaki pergi surau pagi petang siang malam, mengaji pagi petang siang malam, bini kita tak mengaji anak-anak kita, kita tak selamat tuan-tuan. Jaga baik. Sebab tu laki kena ajak bini mengaji, kena suruh dia pergi mengaji. Dia kalau tak nak, dia isteri derhaka, tak wajib bagi nafkah dah. Awak pergi mengaji, rumah kita depan tangga surau. Malam ni ada kuliah tauhid. Saya tak pandai nak ajar awak akidah. Saya tak pandai. Saya pun ngam-ngam aja. Pun selalu kalau ngaji pun saya tidur. Saya bukan faham pun ustaz tu ngajar. Jadi saya pun tak pandai. Cukup-cukup makan aja. Jadi saya sebagai suami, saya memerintahkan awak pergi ke kuliah fardu ain dekat surau depan tu. Tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid. Maka wajiblah isteri dia taat. Sebab suruhan suami dia itu suruhan yang tidak menyalahi syariat, bahkan itu kewajiban isteri kepada Allah. Ibu isteri tak nak. I tak nak. Derhaka suami. Tak wajib bagi nafkah, tak wajib bagi dia makan hari itu. Tak wajib bagi belanja hari itu. Kalau jenis giliran di bini nombor 4, tak wajib balik rumah dia. Faham? Lepas tu bini ajak, dah saya tak nak pergi. Awak jual lagi pasal malam. Okey. Bini ajak sekali je pasal malam, hancur laki dia. Misai tebal muka main, lengan besar tiang masjid. Belum 300 kilo dia main macam tu 300 kilo. Ambil korek hidung ni, punya kuat ni. Dia tak tahu bini dia lagi kuat daripada dia.
10 kali suruh bini, awak pergilah masjid ngaji. Saya tak pandai nak ajar awak. Dia tak nak. Nantian. Dia tak nak. Tak mahu lah. Kamu malu lah segan lah. Ini yang itu lah. 10 kali. Lepas tu bini kata, malam ni pasal malam kan? Yelah pasal malam dah, kenapa? Jom lah. Okey. Lembek terus. Sial lelaki macam tu jangan tuan, jatuh maruah kita lelaki. Apa suami takut ke bini? Jangan takutlah dia bukan rimau. Sebab kita dah hajar dia macam tu lah, dia naik tocang. Tu guru saya pesan dulu, sebelum kita kahwin dulu, kita rujuk dulu. Kita tanya dulu, Tugu macam mana Bukan nak kahwin yang nombor 2 lah. Sebelum kahwin dulu, masa bujang dulu tanya. Sebelum kahwin tanya, ustaz tu macam mana kahwin? Ustaz tu tanya, ustaz macam mana kahwin? Masing-masing bagi nasihat. Dia kata, bini kau tu nanti kau jangan bagi muka. Kau jangan bagi muka sangat. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Kau jangan turunkan semua kehendak dia. Kau kalau turunkan semua kehendak dia, konon-konon tanda sayang kau dekat dia, kau siap. Dia kalau dapat tali ni, dia akan heret hidung kau mana. Hihihi tu ya tu. Itu Tugu nasihat. Orang perempuan ni, kalau kita ikutkan kehendak dia, kita naik dia. Dia akan jadi jahat. Dia akan jadikan benda tu untuk ugut suami dia. Maknanya dia akan jadi isteri yang mudah nak jatuh derhaka. Tak dapat memberontak. Sebab apa? Dah diajar semua keinginan dia kita bagi. Tu guru pesan kita kongsilah untuk yang dah berkahwin ni, dan yang pokok nak kahwin lagi, mana tahu. Kita bagi tahu je ilmu, salah ke? Banyak suami jadi macam tu. Apa nak bagi, apa nak turut, apa nak tak pernah nak lawan. Jadi bini jadi rosak. Tak dapat subuh, derhaka. Dia tak dapat apa dia nak, maki suami. Suami takut. Masuk kepala dalam cengkerang. Yang tak buat, tak adalah. Duk kita cerita dah berasa, kenapa? Buat ke? Dia akan jadi isteri yang suka mengugut-ugut suami. Itu menjadikan dia derhaka. Itu bukan jadi baik. Merosakkan diri dia. Macam anak lah. Anak kalau kita turutkan segala keinginan dia, dia jadi apa? Macam tu lah bini. Tang anak tahu pula tang bini. Nasib kau. Ya sungguh. Kita cakap pun kita pun tak berapa berani sangat. Tu yang tambah satu lagi, tak berani ya tu, faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana pergi ke situ tadi tu? Bukan kuliah tauhid ini tadi. Yang pergi ke bini pula dah kenapa? Pasal tanggungjawab tadi wallahu a'lam. Jugalah tu. Nanti sambung. Alah ngantuk tuan. Nampak beza tak? Tadi cerita tauhid semua gitu. Ta'alluq sifat ma'ani ma'nawiyah. Bini dia lain, dia punya zab. Masya Allah. Nampak tak? Sebut pasal bini 600 lebih. Tadi tentang sifat ma'ani 3 orang je. Masya Allah. Tapi sungguh tu nasihat tu. Jadi bini faham. Bini kalau laki kita tak turutkan semua keinginan kita, bukan makna dia tak sayang. Tu tanda dia sayang kita. Dia tak nak kita rosak. Sama macam anak tadi lah.
Kalau turunkan semua, nanti kalau dia tak dapat, sekali dia tak dapat, dia dia memberontak. Dia akan jadi macam tu. So, itu nasihat untuk guru kita. Kita kongsi-kongsikan, sampaikan. Pun ada yang nak ambil lah. Tapi ialah macam tu lah. Tapi kalau dah terbiasa, nak repair tu tak mustahil. Tapi ada berat sikit lah. Kena sabar banyak. Sabar banyak, insyaAllah. Suami isteri ngaji sama-sama. Ngaji, laki ngaji, bini ngaji. Isteri kena faham suami aku ni dia tak pandai sangat. Bukan nak merendahkan. Jadi aku ni nak mudahkan urusan suami aku besok di hari kiamat. Aku tak nak dia ditanya pasal aku. Aku tak nak dia nanti jadi susah sebab aku nak pergi belajar. Sebab tu ni ada pula laki tak cerdik pun ada. Laki tak cerdik. Bini nak mengaji dia tak bagi pula. Ni suami dayus. Dahlah kau tak ajar bini kau agama, bini kau nak mengaji kau halang pula. Ingat bini, wahai persatuan bini sedunia, kalian wajib menuntut ilmu fardu ain walaupun kalian tidak diajar oleh suami. Suami tidak ada hak melarang kalian belajar ilmu fardu ain kecuali dia mengajar kita di rumah. Bila dia tak ajar kita di rumah, kita wajib mengaji sebab belajar fardu ain ni perintah Allah ke atas kita sama macam sembahyang 5 waktu. Jadi wahai suami se-Malaysia, berbanggalah kalian apabila isteri kalian tu sendiri nak mengaji, nak belajar. Dia sebenarnya sayang pada kalian. Dia nak memudahkan urusan kalian di hari kiamat besok, supaya kalian tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa solatnya tak diterima? Kenapa dia tak tutup aurat? Kenapa dia jadi derhaka? Kenapa? Itu yang bini nak belajar tu. Dia nak baiki diri dia. Sebab tu kita kena syukur bila bini kita tu mengaji. Kena rasa sayang dengan bini yang belajar tu. Sebab apa? Dia nak mudahkan urusan kita di hari kiamat. Kalau bini kita mudahkan urusan kita dekat dunia, seronok tak? Seronok tak? Tak seronok? Pelik ni. Bini mudahkan urusan dunia kita, seronok tak? Dia tak nak minta duit dah, seronok tak? Pelik awak ni dah 2-3 bulan tak minta duit. Saya nak mudahkan urusan awak. Bahagia hidup kita. Ini urusan akhirat. Dia tolong mudahkan urusan akhirat. Lagilah kita seronok. Faham tak? Begitulah juga mak bapak kalau ada anak-anak belajar. Sebenarnya anak-anak ni dah menolong memudahkan urusan hari kiamat kita besok. Ni tuan-tuan ni, bila tuan-tuan ni belajar mengaji, tuan-tuan ni sebenarnya sedang membantu meringankan beban ibu bapa kalian. Besok mak bapak kita tak ditanya pasal kita, pasal tak semayang, pasal tak tahu halal haram, sebab kita mengaji ni. Faham tak? Sebab tu mana-mana orang yang belajar mengaji sebenarnya dia sedang menolong memudahkan urusan akhirat kedua ibu bapa dia. Nampak macam duduk sesaja je tuan-tuan. Besar faedah, besar fadilat dia. Dah lah, sarapan apa ni kalau sejuk lah pula terlupa ni. Awak pagi ni kedai ke belakang? Belakang. Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Minta maaf guru-guru minta maaf lah. Saya ni memang macam ni, mulut saya jahat sikit ni. Minta maaf tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, anak isteri kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita, pilih anak bini kita belajar mengaji, fahamkan agama sungguh-sungguh ya Allah. Yang dunia-dunia lah urusan kerja-kerja, mengaji jangan tinggal. Kerana dengan belajar mengaji itulah akan ada petunjuk-petunjuk daripada Allah yang nak menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kedua ibu bapa kita, kedua ibu bapa mertua kita, anak bini laki kita semuanya, keturunan kita yang terke atas, keturunan kita yang terke bawah sampai kiamat. Mudah-mudahan dipelihara, dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Lebanon dan di mana-mana negara Islam yang dizalimi oleh orang
kafir mudah-mudahan diberi perlindungan, kemenangan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pukul 9.30 kita ada kelas lagi. Kawan-kawan yang ikut kelas online 9.30 kita ada kelas lagi 9.30 pagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'al qudri untha wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Masih semua sarapan, jom sarapan 9.30 jumpa insyaAllah. Siapa nak join grup, klik saya tinggalkan ni dulu live ni. Untuk kawan-kawan yang nak masuk grup, nak masuk grup boleh join grup. Kelas pengajian kita ada 90 kelas, lebih kurang sebulan, percuma saja. Kelas online kalau kalian nak ikut silakanlah, bismillah. Percuma, tak ada bayaran, tak ada yuran, bulanan tak ada, harian tak ada, tahunan tak ada. Kalau kalian nak belajar lah, kalau kalian nak mengaji, cuma saja. Jom kita pergi sarapan, bismillah. Ya Allah, ya Tuhan.